warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Waftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa fasahatil mursalin wa sur'atil ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma khrijna min zulumatil syirk waftah alaina futuhal 'arifin wa abwaab rahmatik wa abwaab rizqika faqih wa asina min syaitan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi berkaitan tentang perkara-perkara asas dalam ilmu faraid. Saya merujuk kepada buku ini, Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka, tulisan Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun. Pendahuluan. Maklumat tentang si mati, waris dan harta merupakan tiga perkara asas dalam ilmu faraid. Ketiga-tiga perkara ini ialah rukun pusaka yang mesti diketahui terlebih dahulu sebelum mendalami kaedah pembahagian, kaedah pengiraan dan perkara-perkara berkaitan dengannya yang boleh membawa kepada pengularan fatwa faraid. Maknanya bila kita untuk belajar ilmu faraid ni, paling asasnya kita kena tahu rukun-rukun dia. Antara rukun-rukun dia ada beberapa rukun lah, ada tiga utamanya ya. Rukun pusaka terbentuk daripada kombinasi tiga unsur. Dengan kata lain, pusaka mempunyai tiga rukun. Tiga rukun. Yang pertama, si mati, waris dan harta. Tiga. Si mati merujuk kepada orang yang diwarisi hartanya. Apabila berlaku kematian, maka wujudlah satu daripada rukun pusaka. Dalam erti kata yang lain juga, bila mati saja barulah wujud perbahasan, barulah kita kena bahagikan harta itu secara pusaka. Maknanya bila nak kira faraid, tunggu bila ada kematian, barulah kita buat pembahagian pusaka. Tak boleh lah kalau orang tu masih hidup, kita tak boleh lagi bahagikan harta pusakanya. Yang kedua ialah waris. Waris ialah orang yang berhak menerima pusaka sama ada dengan sebab perkahwinan, keturunan dan walak, iaitu pembebasan hamba. Maknanya boleh dikatakan seseorang tu boleh jadi waris dengan tiga sebab, iaitu perkahwinan, perkahwinan yang sah ya. Keturunan. Maknanya contoh anak ialah keturunan saya. Maknanya anak berlayak menerima anak boleh dikira sebagai waris. Mak ayah, itu adalah keturunan. Yang kedua ialah hamba. Yang ketiga ialah harta. Harta ialah segala harta kepunyaan si mati yang boleh diwarisi oleh waris-waris. Maknanya bila si mati dah meninggal, lepas tu ada waris, mestilah kena ada harta, barulah lengkap untuk membuat pembahagian faraid. Ketiga-tiga unsur di atas mesti wujud bagi membentuk urusan pembahagian harta pusaka, yang mana ianya tertakluk kepada sebab-sebab, syarat-syarat, halangan tertentu. Tanpa salah satu daripada tiga unsur tersebut, pusaka tidak akan wujud. Seperti yang saya dah cakap sebentar tadi. Contohnya, ada waris dan harta je. Orangnya masih hidup. Si matinya masih hidup. Dia masih tak dikira sebagai si mati lagi lah. Rukun pertama, si mati. Memastikan kematian seseorang itu merupakan syarat utama kepada pembahagian pusaka. Sekiranya tiada kematian, tidak ada perbincangan terhadap pembahagian pusaka. Kematian boleh dibahagikan kepada dua, iaitu mati hakiki, mati hukmi. Mati hakiki dan mati hukmi. Apa itu mati hakiki? Apa itu mati hukmi? Mati hakiki ialah kematian yang sebenar. Memang sebenar. Iaitu sebagaimana biasa kematiannya disaksikan, jenazah dimandikan, dikapankan, disembahyangkan dan seterusnya dikebumikan.
Ia juga merupakan kematian yang nyata dan tidak dipertikaikan lagi kebenarannya. Kematian seperti ini dibuktikan dengan mengukuhkan sijil kematian atau permit menguburkan pengebumian yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Okey, maknanya mati ini jelas kita tahu dia ni mati, dia dah meninggal. Antara salah satu lagi bukti yang dia meninggal, contohnya dia ada surat kematian, permit kubur, okey, permit pengebumian. Okey, surat kematian dia dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara, permit kubur dikeluarkan oleh, tak silap saya, dikeluarkan oleh pejabat polis. Okey, manakala kematian hukmi. Mati hukmi ialah kematian seseorang yang tidak dapat disaksikan kematian atau kematiannya tidak dapat dibuktikan dengan nyata, tapi dihukumkan sebagai telah mati oleh hakim menurut anggapan kematian. Maknanya contoh macam kita tengok kapal terbang hilang. Okey, saya tak pasti dalam konteks mereka ni sudah dikira sebagai hukmi ataupun tidak yang berlaku di Malaysia tu lah. Tapi dia hilang maksudnya kat sini dia tak tahu sama ada dia hidup ataupun mati. Sebab dia tak dapat disaksikan, tak dapat dibuktikan. Kalau kematian hakiki ni kita tengok and then kita tengok dia kebumikan. Tapi kematian hukmi dia tidak ada bukti pun. Dia hanya tak dapat disaksikan pun. Kematian seperti ini berkaitan dengan masalah orang hilang, mafkud. Mafkud orang hilang. Misalnya hilang ketika mengembara di dalam hutan atau hilang ketika berada di lautan dan tidak diketahui kedudukannya yang sebenar sama ada masih hidup ataupun telah mati. Contohnya macam kalau kat Malaysia ni ada beberapa kes tentang kehilangan orang masuk hutan, dia hilang, okey, ataupun berlayar tiba-tiba hilang tanpa khabar berita. Pergi nelayan, keluar ke laut tiba-tiba tak pulang-pulang. Demikian juga bagi seseorang yang menghilangkan diri tanpa entah ke mana tanpa mendapat perkhabaran daripadanya. Orang ini sebenarnya tidak diketahui sama ada masih hidup atau telah mati. Okey, maknanya kita tak tahu sama ada hidup ataupun telah mati. Oleh kerana asalnya orang yang hidup ini hidup, maka beliau tidak boleh dikatakan mati kecuali setelah dihukumkan telah mati oleh qadi atau hakim. Maknanya orang yang boleh, kita tak bolehlah mudah-mudah kita kata dah lama, dia dah hilang lama, kita maknanya dia dah mati. Tak, sebenarnya perintah kematian atau kematian hukmi ini ditentukan oleh qadi ataupun hakim. Dalam konteks di Malaysia ni hakim lah. Setelah orang yang hilang ini dihukumkan telah mati oleh qadi atau hakim, barulah hartanya boleh dibahagikan kepada waris-waris sebagai harta pusaka. Okey. Dalam konteks di Malaysia, Seksyen 108 Akta Keterangan 1950 disemak 1917 memperuntukkan bahawa seseorang itu boleh dianggap sebagai mati setelah tidak didengar berita tentang diri orang yang hilang itu selama 7 tahun oleh orang yang sepatutnya mendengar kabar beritanya sekiranya dia masih hidup. Maknanya 7 tahun. 7 tahun barulah boleh dikira sebagai kematian hukmi. Okey. Perintah yang dikeluarkan oleh hakim dalam keadaan ini dinamakan sebagai anggapan kematian. Okey. So, seseorang itu dianggap mati berkuat kuasa pada tarikh hakim mengeluarkan perintah dan bukannya pada tarikh seseorang itu didapati hilang. Okey, maknanya dalam arti kata yang lain, okey, dianggap mati itu pada tarikh hakim mengeluarkan perintah. Okey. Maknanya macam orang hilang baru yang tahun lepas, tu masih tidak dianggap kematian. Tapi kalau sekiranya lebih awal daripada itu, boleh dikira sebagai kematian, anggapan kematian. Hakim boleh keluarkan. Tempoh 7 tahun itu adalah tempoh minimum bagi seseorang waris boleh memohon anggapan kematian dari mahkamah. Sekiranya seorang itu telah hilang selama 30 tahun, tapi belum dibuat permohonan bagi menganggapnya mati dan masih belum dihukum sebagai telah mati oleh mana-mana hakim, orang yang hilang itu dianggap masih hidup dan hartanya tidak boleh dijadikan pusaka. Maknanya minimum 7 tahun untuk mohon. Okey.
Okey, contohnya limohon. Tapi mungkin dalam kes-kes khas, contohnya macam kapal terbang hilang tu, mungkin hakim, saya tak pasti sama ada perintah kematian apa perintah kematian ni, anggapan kematiannya dah keluar ataupun tidak. Tetapi biasanya memang 7 tahun untuk menunggu anggapan boleh memohon untuk anggapan kematian. Maknanya selepas 7 tahun barulah urusan pusaka dibuat. Okey. Manakala ialah terdapat beberapa masalah yang boleh dibincangkan. Okey, dalam pelaksanaan undang-undang mengenai anggapan kematian ini terdapat beberapa kekeliruan ataupun beberapa orang kata apa, perbezaan pandangan lah. Jika dirujuk kepada Mahkamah Tinggi yang dikeluarkan perintah pada 7 hari bulan 2 1991, orang yang hilang itu dianggap mati pada tahun 1983, iaitu pada tahun kehilangannya. Sedangkan sepatutnya orang yang hilang itu hendaklah dianggap mati pada tarikh dikeluarkan perintah, iaitu 7 hari bulan 2 1991. Okey, terdapat juga beberapa kekeliruan seperti Undang-Undang Keluarga Islam bagi negeri-negeri di negara ini juga ada memperuntukkan tentang anggapan kematian seperti Seksyen 53 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah Persekutuan 1984 dan Kaedah-Kaedah 1987, Seksyen 50 Enactment Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu 1985 dan Seksyen 41 Enactment Keluarga Islam Negeri Kelantan 1983. Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan memperuntukkan tempoh minimum seseorang itu boleh memohon anggapan kematian hanya setelah 4 tahun kehilangannya, sementara negeri Terengganu dan Kelantan memberi tempoh minimum 7 tahun. Apa yang menjadi persoalan ataupun polemik, anggapan kematian yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Syariah di bawah Undang-Undang Keluarga Islam adalah bagi maksud membolehkan isteri orang yang hilang itu berkahwin lain. Bahkan Undang-Undang Keluarga Islam ini memasukkan peruntukan mengetepikan perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Sivil. Dalam kata lain, hanya anggapan kematian yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Syariah sahaja yang diterima pakai oleh qadi untuk membolehkan isteri orang hilang berkahwin lain, tetapi tidak bagi maksud pembahagian pusaka. Maknanya, anggapan kematian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah hanya terguna pakai untuk tujuan perkahwinan sahaja, tapi bahagian pusaka kena merujuk Mahkamah Tinggi Sivil, iaitu 7 tahun. Sebagai contoh, Seksyen 53 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1983, ingat ya. Okey, Seksyen 53 Akta Undang-Undang Keluarga Islam berkaitan tentang anggapan kematian. Okey. So, bagaimana tentang isteri yang kehilangan suami? Apabila menuntut fasakh atau taklik dan diluluskan oleh Hakim Mahkamah Syariah, maka isteri tersebut dikira sebagai telah bercerai hidup. Dengan demikian, akan menafikan hak isteri untuk menuntut harta suaminya apabila suami yang hilang itu dianggap mati kemudiannya oleh mahkamah. Maknanya, kalau dia tak beza, kalau dia mati, anggapan kematian untuk berkahwin lain, si isteri masih layak menerima pusaka. Tapi sekiranya dia menuntut fasakh atau taklik disebabkan kehilangan suaminya, maka si isteri itu bolehlah dapat fasakh ataupun taklik tu, tetapi dia tidak boleh menuntut harta pusaka sebab dianggap sebagai dikira sebagai telah bercerai hidup. Okey. Saya ulang sekali lagi ya. Isteri yang kehilangan suami, maknanya isteri kehilangan suami, apabila menuntut fasakh dan taklik dan dilulukan oleh Hakim Mahkamah Syariah, maka isteri tersebut dikira sebagai telah bercerai hidup. Okey, bila bercerai hidup, si isteri tidak layak menerima bahagian pusaka suaminya. Dengan demikian akan menafikan hak isteri untuk menuntut pusaka suaminya apabila suami yang hilang itu dianggap mati kemudiannya oleh mahkamah. Maknanya isteri-isteri kena tahulah kalau dia menuntut fasakh, okey,
Maknanya dikira sebagai bercerai hidup, maknanya isteri itu tidak dapat bahagian pusaka. Okey, maknanya manakala rukun kedua waris kedua ialah rukun kedua ialah wujud atau mati waris-waris yang akan mewarisi harta pusaka si mati. Waris-waris akan mewarisi adalah disebabkan dengan 3 sebab, iaitu perkahwinan, keturunan dan pembebasan hamba. Okey, dalam buku ini tidak dibincangkan tentang pembebasan hamba. Di samping itu, waris-waris yang akan mewarisi tertakluk kepada syarat-syarat dan halangan. Okey, yang akan dibincangkanlah. Okey. Rukun ketiga ialah harta. Apa yang dimaksudkan dengan harta dalam konteks ilmu faraid ialah meliputi semua tinggalan si mati, yakni tarikah, bukan qaf, yang menjadi miliknya semasa hayat, sama ada harta benda, hak kepunyaan ikhtisas, begitu juga apa yang termasuk ke dalam miliknya setelah dia mati. Okey. Maknanya harta yang ditinggalkan tu boleh terjadi dalam konteks tanah, rumah, simpanan, akaun ASB dia, kereta. Okey, itu yang melibatkan teknikal lah. Tapi harta dia, baju, laptop, pinggan, mangkuk pun dikira sebagai harta pusaka sebenarnya. Okey, kita pergi ke topik yang seterusnya, iaitu sebab pusaka mempusakai, iaitu pertama ialah perkahwinan. Ikatan perkahwinan merupakan salah satu sebab yang membolehkan seseorang itu menerima pusaka, sama ada suami atau isteri. Maksud perkahwinan ialah perkahwinan yang sah, mesti perkahwinan yang sah mengikut syarak. Sekiranya perkahwinan itu tidak sah di sisi syarak, maka tidak ada pusaka mempusakai di antara satu sama lain. Sebab jika perkahwinan itu tidak sah, maka si isteri tidak akan mewarisi. Sebenarnya tak adalah suami isteri sebab perkahwinan dia tak sah. Okey. Sebaik saja berlaku perkahwinan, suami atau isteri berhak menerima pusaka jika salah seorang daripada mereka meninggal dunia, walaupun mereka masih belum melakukan persetubuhan. Sebagai contoh, misalnya isteri mati dalam beberapa minit selepas diijab kabulkan, maka suami berhak menerima pusaka isteri, dan demikian juga sebaliknya. Maknanya hari ini dia akad nikah, tiba-tiba sejam lepas tu meninggal dunia salah seorang. Maknanya yang tertinggal itu contohnya isteri boleh mewarisi bahagian suami walaupun baru sahaja meninggal dunia. Suami isteri juga berhak mendapat pusaka walaupun mereka telah bercerai hidup, tetapi dengan syarat mereka bercerai dengan talak raj'i, di mana salah seorang daripada mereka, suami atau isteri, meninggal dunia ketika isteri masih iddah. Okey. Maknanya contoh, kalau kita belajar tolak, berkaitan tentang tolak, ada dua jenis, iaitu tolak raj'i dan tolak bain. Okey. Contohnya tolak raj'i ni mesti dalam tempoh iddah. Iddah ni dalam tempoh iddah ni, kalau dalam ayat Quran dia panggil salah satu quru'. Ada beberapa pandangan lah salah satu quru' tu apa maksudnya. Ini bermakna sekiranya suami meninggal dunia ketika isterinya masih iddah bercerai masih dalam iddah bercerai hidup, isteri masih berhak menerima pusaka suaminya, dan demikian juga sebaliknya. Berapakah tempoh iddah? Ada beberapa pandangan. Ada yang kata 3 bulan lah, ada yang kata 3 kali suci, ada yang kata 3 kali haid. Kalau tak silap saya, berdasarkan mazhab Syafi'i, tolak iddahnya ialah 3 kali suci. Manakala suami isteri yang bercerai bain, sama ada bercerai talak 3, bercerai hidup sebelum bersetubuh, khuluk dan fasakh, maka mereka tidak boleh saling mempusakai jika berlaku kematian salah seorang daripada mereka. Contohnya mereka dah tolak bain ni maksudnya tolak yang dah 3 kali lah, 3 lah. Cerai yang fasa tak ada 3. Seterusnya kita pergi kepada keturunan atau kerabat. Selain daripada perkahwinan, seseorang itu berhak menerima pusaka dengan sebab keturunan atau kerabat. Maksud keturunan di sini ialah keturunan hakiki, iaitu
pertalian hubungan kekeluargaan disebabkan oleh peranakan. Keturunan hakiki ini juga boleh dikatakan juga sebagai darah daging. Okey. Contohnya keturunan ialah anak, mak ayah, lepas tu adik-beradik. Okey, itu antara contoh keturunan atau kerabat. Termasuk dalam erti keturunan ialah keturunan ke bawah, furuk. Okay. Seperti anak, cucu dan ke bawah. Keturunan ke atas, usul. Seperti ibu, bapa, nenek, datuk dan ke atas kan, moyang semua. Manakala waris-waris di sisi si mati, hawashi. Okay. Contohnya adik-beradik lah, dia ke tepi. Okay. Seperti saudara, anak saudara dan ke bawah. Juga waris sisi kepada bapa si mati seperti bapa saudara, sepupu waris sisi kepada datuk si mati seperti datuk saudara dan anak kepada datuk saudara dan seterusnya. Apa yang perlu dilihat dalam perkara ini ialah keturunan yang sejati. Mereka yang mempunyai pertalian darah sahaja yang layak menerima pusaka. Dengan ini terkeluarlah anak angkat. Okay? Anak angkat tidak layak menerima pusaka. Okay? Kepada bapa angkatnya atau mak angkatnya. Okay? Walaupun telah dibinkan dengan si mati, bapa angkat. Wah, ini pun dah dah menyalahi undang-undang Islam, syariah, di mana anak angkat tidak boleh dibinkan dengan bapa angkat. Ini berdasarkan apa yang berlaku pada zaman Rasulullah, di mana Rasulullah sebelum mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Sebelum ini Zaid dikenali sebagai Zaid bin Muhammad. Tapi selepas turunnya wahyu, Allah memerintahkan untuk memanggil Zaid bin Harithah. Okey, sebaliknya anak si mati tetap berhak menerima pusaka walaupun telah dibinkan kepada orang lain. Maknanya, okey, contohnya macam tadi, anak angkat tu telah dibinkan dengan bapa angkat dia. Tapi kalau bapa betulnya masih hidup, dia layak menerima pusaka walaupun telah dibinkan kepada bapa angkat. Okey, sebab dari segi hukum Islam, binkan bapa angkat tu tidak sah. Okey, ataupun tidak mengikuti syariah. Tentang anak zina dan anak li'an, nasab keturunannya hanya dikaitkan kepada ibu yang melahirkannya sahaja dan tidak kepada bapa. Oleh yang demikian, anak zina dan anak li'an tidak saling mewarisi, hanya saling mewarisi dengan ibunya sahaja dan tidak dengan bapanya. Okey, jelasnya anak zina dan anak li'an hanya boleh mewarisi harta pusaka ibu dan tidak boleh mewarisi harta pusaka bapanya. Okey, contoh anak zina ni dia hanya boleh mewarisi harta mak dia sahaja. Okey, sebab mak dia sahaja yang boleh sebab itulah dia hubungan darah sebenarnya. Okey, hubungan darah dengan mak dia. Okey, berkaitan dengan bapanya, walaupun bapanya itu contohnya saya pernah dengar seorang cerita tentang anak zina ni. Okey, walaupun bapa biologinya berkahwin mungkin selepas dia lahir, tapi tidak juga mewarisi walaupun secara biologinya dia tu bapa dia. Tapi disebabkan dia bukan melalui perkahwinan, tidak layak menerima harta pusaka bapa dia walaupun secara biologi bapa dia walaupun secara biologi dia adalah anak kepada bapa dia tu. Okey. Masalah anak angkat. Okey, anak angkat selalu berbangkit dalam pembahagian pusaka sama ada dibinkan kepada si mati atau tidak. Anak angkat tidak sesekali mendapat bahagian pusaka mengikut hukum syarak. Okey. Anak angkat sebenarnya seorang yang mulia di sisi ibu bapa dan bapa angkatnya. Selalunya tujuan dipelihara anak angkat kerana pasangan suami isteri tidak mendapat anak, lalu mereka memelihara anak orang lain sebagai anak angkat. Sejak kecil hingga dewasa, anak angkat ini dipelihara oleh ibu bapa angkatnya seperti anak kandung mereka sendiri. Demikian juga anak angkat ini berbakti kepada ibu bapa angkatnya sehingga akhir hayatnya. Namun walau bagaimanapun kaya sekalipun ibu bapa angkatnya itu, anak angkat tetap tidak berhak mewarisi pusaka. Jadi, bagaimanakah cara yang harus dilakukan supaya anak angkat dapat memiliki harta ibu bapa angkat mereka selepas ibu bapa angkat mereka meninggal dunia? Okey.
Ini kita dah advance sikit ya. Okey, bagaimana untuk kita membantu? Okey, kita tahu anak angkat kita mungkin dah berbakti kepada kita. Kita jaga daripada kecil kan. Okey. So, tapi bila kita meninggal dunia, anak angkat tak dapat satu sen pun daripada harta pusaka kita secara hukum faraid. Okey, maka terdapat dua pilihan, iaitu pilihan pertama kepada ibu bapa angkat ialah dengan memberikan sebahagian daripada harta mereka kepada anak angkat semasa mereka masih hidup. Pemberian seperti ini dinamakan sebagai hibah. Hibah maksudnya pemberian semasa hidup. Apabila ibu bapa angkat meninggal dunia, harta pusaka dibahagikan kepada waris-waris yang berhak. Sementara anak angkat mendapat harta yang telah diberikan oleh ibu bapa angkat semasa hayat mereka dahulu. Maknanya, kalau kita hibah semasa hidup, harta itu akan terus jadi kepada milik anak angkat mereka. Dan harta hibah tidak akan termasuk dalam pembahagian faraid. Pilihan kedua kepada ibu bapa angkat ialah memberikan sebahagian daripada harta mereka kepada anak angkat mereka dengan cara berwasiat. Dengan berwasiat, anak angkat dapat bersama-sama menerima pusaka ibu bapa angkat mereka bersama dengan waris-waris yang lain. Bezanya, anak angkat menerima harta melalui wasiat dan waris-waris menerima harta si mati melalui pusaka. Okey, contohnya jika seseorang itu ada anak angkat, mereka boleh membuat dokumen wasiat, iaitu mewasiatkan maksimum 1/3 daripada hartanya untuk diberikan kepada anak angkat tersebut. Okey, sebab anak angkat tersebut bukan waris, maka maksimum yang boleh diberikan 1/3. Maknanya anak angkat akan dapat 1/3, sama ada dia lelaki atau perempuan. Berapa ramai, maksimum boleh bagi 1/3. Kalau dia ada 2 orang, bahagilah 1/3 tu bahagi 2 akan dapat 1/6. Okey, maknanya 2/3 yang lain akan dibahagikan kepada waris-waris. Maknanya anak angkat dapat juga bahagian tapi melalui wasiat. Bezanya wasiat dibahagikan ataupun dilaksanakan selepas kematian, manakala hibah dibahagikan semasa hayat ataupun semasa hidup si mati tu. Sekiranya ibu bapa angkat tidak memberikan sesuatu kepada anak angkat mereka semasa hidup dan tidak pula meninggalkan sebarang wasiat, maka malanglah nasib anak angkat tersebut. Hanya terpulang kepada balas ihsan waris-waris sama ada mahu memberikan sebahagian daripada harta tersebut kepada anak angkat si mati atau tidak. Jika tidak diberi, maka tidak ada apa-apa yang berhak dapat kepada anak angkat tersebut. Okey. Maknanya sebagai contoh, anak angkat tersebut dia tak dapat harta. Tiba-tiba dalam kalangan waris ni mungkin saudara dia lah ataupun datuk angkat kepada si anak angkat tu, tak apalah, dia nak bahagikan sikit ataupun dia nak bahagikan semua. Dia dah dapat dah bahagian tu, dia dah tahu hak dia. Kemudian dia kata dia kesian tengok anak ni kan. So dia bahagikan harta dia sepenuhnya kepada anak angkat tu. Okey, itu sebenarnya dibolehkan disebabkan si datuk angkat tu tahu berapa hak dia, kemudian dia kata tak apalah, dia nak bagi kepada itu sebab harta tu dah jadi milik bapa angkat dia, datuk angkatnya, maka datuk angkat ni berhaklah nak bagi kepada sesiapa. Itu boleh ya. Okey, so saya rasa itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah topik seterusnya saya akan cover tentang syarat dan halangan pusaka mempusakai, iaitu okey. So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.